صل على سيدنا. okey, صل على سيدنا. يا لطيف يا كبير يا غيظ يا جميل يا لطيف أنت يا كريم وأنت الله يا لطيف يا كفيل يا حفيظ يا شفيع. Bluetooth mode. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي يا لطيف يا وافي يا كريم أنت الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا الله يا الله يا Allah. Okey Ustaz. Okey, boleh dengar clear? Sallallahu alaihi Muhammad. Terima kasih masih yang sudi bersama kita, insya-Allah. Kita masih menanti dan menunggu Ustaz. Kalau Ali ada, okey, maka rezeki kita bersama Ali lah, okay, insya-Allah. Okey, apa yang saya boleh kongsikan? Sewaktu saya singgah di kubur Abam pada seminggu selepas kematian arwah Abam, saya nak ambil buat live lah. Sebab dekat YouTube saya pun ada tajuk Abam Bocil. Ni cerita tentang Abam sikit lah. Sebenarnya cerita kisah ni saya nak masukkan, nak sembang dengan Ali sekejap lagi. Tapi tak apalah, saya cerita dulu. Mungkin sementara menanti Ali okey line dia sekejap lagi, dia masuk balik, kita sambung balik. Jadi ketika mana saya sampai di pusara Abam, saya nampak memang bunga di kubur dia tu memang sangat segar dan mekar. Itu satu. Yang kedua, bila saya sampai Sallallahu alaihi Muhammad, bila saya nak buat live, jadi saya tunggulah kawasan perkuburan tu nak bagi tak ada orang. Sebab bila kita ada orang barulah kita clear kan nak buat live. Tapi tunggu punya duk ada sampai sejam lebih. Orang makin lama makin ramai. Saya pun salah seorang dengan pembantu tu, macam mana kita nak ni kan, nak live ni sebab orang ramai sangat. Jadi saya kata tak boleh tunggu ni, kita on je lah, tak apalah, masuk gambar orang pun tak apa. Jadi salah seorang tu saya tanya, dia ni duduk di Kuantan, ada yang duduk di Perak, dia duduk typing dengan naik motor. Sallallahu alaihi Muhammad tanya, ni kenapa? Kata, abang ni main daripada mana? Dia kata, saya daripada typing. Ni main buat apa? Saya main tengok abang, kenal ke kawan ke? Dia kata tak kenal, tapi tak tahu kenapa saya rasa saya kena main dan kenapa saya rasa saya nak main. Terdetik nak main. Ada yang semata-mata main untuk ziarah. Jadi apa yang berlaku ketika itu, saya pun rasa something lah. Memang meremang juga lah. Meremang bukan takut, tapi meremang rasa terharu, rasa indahnya kematian dan pemergian Abam ketika itu. Menyebabkan saya pun rekod macam tu juga, walaupun orang ramai di sekitar pusara dan kubur Abam. Maka banyak benda lah yang dapat dikongsikan, yang dapat saya ambil, saya kutip sepanjang saya ziarah di pusara Abam pada hari ke-7 lebih kurang, ataupun hari ke-5 macam tu lepas kematian Abam. Jadi nak bagi tahu, kematian Abam ni adalah salah satu contoh kematian yang betul-betul dia panggil episod kematian yang mewah. Okey, kita duk biasa sembang cara hidup kan, hidup mewah, kereta mewah, bini mewah, gelang emas mewah, beg tangan mewah kan, tapi kita jarang sembang tentang kematian yang mewah. Jadi kematian yang mewah ni, pesan Tok Guru dia kata apa, kalau nak tahu orang tu baik, jangan puji waktu dia hidup, tapi kalau dia dah meninggal, maka pujilah aku ketika aku meninggal. Jadi tuan-tuan jangan puji saya sepanjang saya hidup, tuan-tuan saya kenal, tapi tuan-tuan pujilah saya andai kata ada kebaikan lah selepas kematian saya. Sebab pujian selepas kematian itu lebih benar dan lebih hakiki berbanding pujian sewaktu hidup. Belum tentu orang tu baik kan, sebab hidup ni umpama lakonan kan, macam-macam manusia ragam. Jadi dalam Sallallahu alaihi Muhammad, nak tahu betul-betul orang tu baik, tunggu dia mati, kita boleh puji dia. Pujilah rapat punya pujian.
Okay, sebab pujian orang meninggal ni mana boleh riak. Kan? Pujian orang hidup mungkin dia riak. Dia ujub. Tapi pujian pada orang mati confirm takkan ada riak. Okay? Confirm akan apa? Pujian tu memang betul-betul ikhlas dan tidak ada benda yang terselindung. Okay, insya-Allah. Okay, berbalik cerita tarawih kita, sallallahu alaihi Muhammad. Nabi sebut siapa yang buat tarawih ni 2T, okay, Ramadan ni adalah umpama dia frontliner batalion pasukan tentera. Apa yang kita boleh ambil pengajaran, Ramadan ni dia umpama batalion pasukan tentera. Dan tentera tu dia ada senjata. Boleh faham? Okay, saya ulang. Ramadan umpama satu pasukan tentera yang ada senjata. Jadi Ramadan umpama pasukan tentera yang ada senjata. So apa senjata Ramadan? Okay, senjata Ramadan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ada pada 3 benda. Tapi saya nak kongsikan 2 benda aja untuk ringkas malam ni. 2T. Ini senjata Ramadan. Okay, senjata Ramadan ni diguna untuk apa? Diguna untuk menangkap dan menewaskan musuh. Okay, jadi Ramadan mai dia bantu kita untuk menewaskan musuh kita. Apakah musuh kita? Musuh kita, kata Imam Ahmad bin Sahal dalam kitabnya Makarimul Akhlaq, musuh utama bagi manusia adalah dunia. Itulah musuh yang paling dekat. Dunia yang menyebabkan kita lambat bangkit. Dunia yang menyebabkan kita malas pergi semayang. Dunia yang menyebabkan kita lambat subuh. Dunia yang menyebabkan kita segala-galanya is because of world. Because of life. Betul tak? Maka dunia ni adalah musuh utama manusia andai kata kita tak pandai guna. Jadi Ramadan dia buat 2 benda senjata untuk membantu menewaskan musuh yang bernama dunia. Dunia pun ada senjata dia. Senjata bagi dunia namanya makhluk. Senjata bagi dunia namanya teknologi. Senjata bagi dunia namanya fashion, hiburan, lagu, hedonism, budaya. Okay? Persekitaran yang tak elok ni, itulah senjata bagi dunia. Dunia tu adalah musuh. Senjata dia adalah keduniaan ni. Maka dia serang kita menggunakan semua benda yang ada di dunia. Okay? Menyebabkan kita lemah. Sebab apa? Sebab kita terlebih makan. Kita sikit, orang dulu sikit makan, kita sikit-sikit nak makan. Sebab apa? Sebab makan. Makanan pun adalah benda dunia. Jadi, sebab tu kita lambat, kita lihat, kita lewat solat, Quran, zikir dan sebagainya. Sebab apa? Sebab banyak sangat dunia telah berjaya menyerang kita. Jadi Ramadan datang, dia protect kita. Dia tolong lawan balik. Attack dunia. Maka 2 senjata. Yang pertama, T tarawih. Yang kedua, T tahajud. Maka jangan kamu tinggal 2 benda ni. Kalau kamu tinggal, maka kamu akan ditewaskan oleh dunia. Siapa yang nak menewaskan dunia, okay, nak menumpaskan dunia, maka kamu man qama Ramadan, dirikan tarawih dan dirikan tahajud di tengah malam, maka kamu akan dapat dirimu kuat, kamu akan jadi hebat, kamu akan rasa something special dalam hidupmu, sehingga kan kamu boleh menawan dan mampu menewaskan dunia dalam tangan. Selama ni dunia menerkam kita. Tapi dengan 2 tarawih, dengan tahajud, 2T ni, kita akan menjadi manusia yang menerkam dunia, bukan kita yang diterkam oleh dunia. Boleh? Itulah antara maksud Ramadan. Okey. Di mana Ali? Ali. Datanglah. Okey, ada soalan tak nak tanya? Boleh dengar jelas Ali, di mana kau sayang? Ali, di mana kau Ali? Okay, Ali pun tak muncul lah ni. Okay, tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, masih lagi bersama saya. Okay, ada soalan nak tanya? Ada nak sembang ke? Ya, adik Fathul. Apa khabar? Lama tak jumpa. Adik Fathul, adik viral. Salam kat Ustaz Mifzal. Terima kasih sudi bersama Ustaz malam ni. Doa kat Ustaz, insya-Allah. Doa baik-baik. Okey. Saya nak tanya tuan-tuan, siapa yang pernah baca Al-Quran, tiba-tiba dia Waalaikumsalam warahmatullahi. Fathul tak ingat kau Ustaz ke? Ingat hari tu kita buka puasa sama-sama kan, tahun lepas. Okey, saya nak tanya tuan-tuan, berapa orang yang pernah makan,
Berapa orang yang pernah makan? Berapa orang yang pernah baca Quran, tiba-tiba dia jadi orang Kedah kata belahak sendawa. Tengah baca Quran ni, alif lam mim zalikal kitabul tiba-tiba dia sendawa. Siapa pernah jadi macam tu? Tengah baca Quran, tiba-tiba dia sendawa atau belahak atau sendawa lah kan? Okey, siapa yang pernah? Boleh angkat tangan, boleh mengaku Ustaz? Siapa yang pernah tersendawa tengah-tengah baca Quran, tiba-tiba gitu. Boleh? Pernah? Tak pernah? Ya kan? Buka puasa makan ikan. Alah, pecah rahsia. Bagi tahu Ustaz bagi duit raya. Sekejap lagi dia pun marah. Simpan lagi ke duit raya Ustaz bagi tu? Ni kalau Ustaz Mihuzah tengok ni jealous ni. Tanam tak berada di tangan kananku, terbang dalam di tangan kiriku. Okey, nak nyanyi tak boleh sebab takut bising. Okey, ada soalan lagi? Ada soalan nak tanya? Okey, tadi ada orang tanya saya, sallallahu alaihi Muhammad. Okey, tadi ada soalan yang baru ditanya. Ada seorang tak apa nanti Ustaz tambah. Dia kata macam ni, Ustaz, saya ada persoalan. Ada seorang hamba Allah ni, dia buka puasa tadi. Dia lepas tu ada azan kan di rumah dia kan. Bila azan, dia pun makan lah. Rupanya masjid tu dia tak tahulah Tok Bila tu silap ke apa. Dia azan 3 minit lebih awal daripada waktu berbuka maghrib yang sepatutnya. Soalannya, Ustaz, apakah hukum puasa saya? Dia buka puasa awal 3 minit. Okey. Kalau kita tengok dari sebagai Sallallahu Alaihi Muhammad dari segi apa? Hukum asal sebab dia tak sengaja dan dia tak tahu, maka dimaafkan dan dibolehkanlah. Kan? Tapi janganlah agak-agak lah kan. 6.30 buka puasa. Tiba-tiba Ustaz, saya mana nak tahu. Saya kan dah masuk dah. Masjid dah azan. Kan? Tok Bilal yang salah. Agak-agak lah kalau cakap 2-3 minit tu mungkin logik lah kan. Mungkin kita ralat pada masa tu. Jadi pesanan saya, kalau jangan kita terlalu mengharapkan azan di masjid yang terdekat atau surau yang terdekat untuk sebagai syarat untuk kita buka puasa. Tapi kalau boleh, dah kita tahu kan waktu buka puasa tu, letak jam, letak handset di sebelah, tengok betul-betul, jangan hanya mengharapkan azan. Sebab azan ni kan manusia yang azan. Biasalah, manusia pun kadang ada kesilapan, kesalahan, keterlewatan. Sallallahu alaihi Muhammad. Okey, siapa nak bersama kita ni, kita silakan. Kalau kita solat tahajud, kena tidur dulu kan, betul? Baru boleh solat tahajud. Kalau kita tak tidur langsung, lepas tu kita solat tahajud, tak boleh. Solat tahajud hanya sah selepas kita tidur walaupun seminit. Terlelap memang betul-betul tidur, bangkit balik. Tidur pukul 3-2 minit terjaga. Tu sah. Kena tidur walaupun sekejap. Untuk tahajud sahaja. Adapun untuk taubat, tahajat, witir, semayang sunat yang lain kecuali tahajud, maka dibolehkan kalau kita tak tidur langsung. Tapi kalau kita tahajud, mesti wajib syaratnya tidur. Boleh? Walaupun sekejap. Jelas? Okay, ada soalan? Ya, selamat datang Lovely HQ, Cahaya Anugerah, Adam 123 Haris, Syaidatin, Fowell Join, Omar 30803. Ni nombor apa? Nombor ekor kan ni? Omar, baik jawab. Ni nombor apa ni? 30803 ni nombor ekor kan? Lawak sana. Zul Aizat, di mana? Di Padang Serai InsyaAllah rindu. Jadual Ustaz ada di Padang Serai, burn lah. Kan? Jadual tazkirah Ustaz sepanjang Ramadan ni ada banyak tempat juga di Padang Serai. Akhirnya berkubur begitu sahaja. Okey. Hari Jumaat ni insyaAllah kita akan live dengan Syuk. Syuk dari kumpulan Balas. Juga Maharaja Lewat Mega.
yang juga host kepada I Can See Your Voice. Okay. Hari Jumaat nanti kita akan bersiaran bersama dengan Syuk Hot FM ataupun Syuk Maharaja Lawak Mega yang juga merupakan host kepada rancangan I Can See Your Voice TV3 jam 11 hari Jumaat ini. InsyaAllah jangan ke mana-mana. Kita jumpa Jumaat nanti. Okey, ada soalan lagi? Ada soalan? Tadi saya tanya, tak ada yang jawab kan? Siapa pernah baca Quran, tiba-tiba dia tersendawa. Tengah baca Quran. Ni soalan cepu cemas ni. Siapa boleh jawab, maka Ustaz nak bagi hadiah. Hadiahnya berbuka puasa bersama Ustaz Manis. Secara online. Buka puasa. Ya Ustaz, itulah. Itulah. Dah berbunga, nak ambil bunga. Allah SWT Muhammad. Okey, saya cerita sikit lah untuk perkembangan album saya. Saya dah siapkan rakaman untuk album yang ke-8 bersama dengan Abang Munif Hijaz, bersama dengan Abang Amir Yukis, bersama dengan siapa lagi, ada 2-3 orang lagi. Dan okey, album ni sudah saya siapkan 9 track. Dah siap semua, ada versi Suara Musyairku, lagu semua hampir lagu baru lah. Okey. Cuma itulah Allah belum izin, kita tak tahu album ni boleh siap bila. Jadi siapa yang masih keretanya ada CD player, mudah-mudahan kereta kita masih lagi yang guna CD player kan. Maka siapa yang berminat untuk dapatkan album terbaru Ustaz Manis, boleh booking lah nanti insya-Allah. Mungkin lepas raya lah kot, pastinya lepas PKP. Maka album yang istimewa, tak tahu tajuk. Siapa yang ada cadangan untuk nak bagi tajuk album Ustaz Manis boleh cadangkan. Kita akan buat kontes. Cadangkan nama album Ustaz Manis yang ke-8 2020. Dia ada 9 track lagu, hampir semua lagu baru. Ya, insya-Allah. Antara artis yang bersama dalam tu adalah Abang Munif dan juga Amir Yukis. Ya. Mungkin juga ada Sekasih Rindu. Serindu kasih kan sekasih rindu? Sekasih kan semanis. Okey, ada soalan? Mungkin Ali ni line dia tak okey kot. Jadi terima kasihlah kepada semua yang tadi yang sudah pun bersiaran bersama dengan Ali Putih dari Kumpulan Putih, juara Maharaja Lawak Mega yang sudi bersama kita. Mungkin Ali line dia tadi katanya hujan lebat, dia tak boleh dengar dan tidak mengizinkan. Kita hanya sempat berapa minit saja dengan Ali tadi. Tak apa, jadi itu saja rezeki kita untuk malam ni. Okay, kalau tiada apa-apa, ada apa lagi nak tanya lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Ustaz kahwin. Pengantin baru. Malam ni tinok dalam ke tinok luar? Okey, kepada semua pengantin-pengantin yang terkandas majlis kenduri. Okey, insya-Allah kita sambung esok bersama Ali. Okey, andai kata ada mengizinkan, mungkin kita sambung esok. Ali pun sangat teruja dan teruna tadi. Okey. Untuk bersama dengan kita sangat terharulah. Saya dah bersama dengan Mama dari Kumpulan Putih. Saya dah bersama dengan Ali malam ni. Mungkin kita nak lengkapkan Kumpulan Putih ni, kita akan bersama dengan Man Raja Lawak. Mungkin siri akan datang. Kita akan bersama dengan siapa yang nak cadang. Siapa yang kita nak cadangkan rakan-rakan artis yang akan kita invite untuk live IG bersama. Nikah online, tak berani Ustaz nak komen sebab dia banyak pendapat sangat dan isu tu viral. Jadi Ustaz bukanlah ahli untuk komen kat sini. Okey. Okey, kita akan cuba. Okey, kita tengok adakah okey, cadangan pertama. Kalau sah, okey jap. Kalau nikah online jap macam ni. Jawapan dia bagi Ustaz try dulu. Kalau Ustaz sah, maka Ustaz akan jawab. Boleh? Okay, Aizat, jawapan kepada Aizat, Ustaz nikah online betul-betul sah ke? Okay,
Ustaz akan cuba kahwin. Okay, soalan Aizat, nikah online tu betul-betul sah ke? Maka jawapan Ustaz, biar Ustaz try betul-betul dulu. Jika sah, maka Ustaz akan jawab. Istikharah cinta. Okey, kita akan bersama siapa cadangan? Okey, cadangan pertama Zizan. Cadangan kedua adalah Nilupa. Nilupa kan Nilofa? Okey, insyaAllah kita tengok. Itulah. Sempena dengan rahmat PKP dan Ramadan ni banyaklah. Sebenarnya banyak dah rakan-rakan artis yang berjaya diustadkan. Kan? Jadi itulah rahmat PKP ni yang jauh kita rasa dekat. Gemersik kalbu. Okey? Boleh terima? InsyaAllah. Kita terima sebagai... Boleh kita angkat sebagai ranking pertama setakat ni. Okey? Noted. Gemersik kalbu. Bolehlah. Sebelum ni ada senandung kolbu. Okey, ada soalan? Okey, tak ada soalan Okay, kalau tiada soalan, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, saya pun dah tiada apa nak sembang lagi. Album dah cerita. Nikah online pun dah sembang. Apa lagi nak sembang? Apa lagi isu yang nak dikupas? Isu? Isu apa? Isu Ustaz. Okey, saya tadi baru selesai untuk memberikan siri bersamamu, program sumbangan. Okey, kita akan, saya baru selesai program siri sumbangan infak, sumbangan Ramadan, sekitar balik Pulau Pinang. Agak menyayat hati berapa kisah-kisah bila kita mendekati, rupanya dalam kenyangnya kita buka puasa tambah. Tapi rupanya ada lagi orang yang hanya berbuka puasa dengan air kosong, air mineral. Ini hakikat yang berlaku sepanjang saya ziarah Ramadan. Sepanjang 3 hari ini, bantuan kemanusiaan, bantuan Ramadan, keberkatan. Jadi sangat mengetuk pintu keinsafan, kesyukuran atas apa yang kita ada malam, apa yang kita ada setakat ni. Jadi orang yang belajar, saya pernah pengalaman waktu saya bekerja di Langkawi dulu. Ya, ada lagu baru ada. Akan diterbitkan nanti pada Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad lepas raya lah. Okay, saya ada satu kisah. Kisah kat mana? Kisah bulan puasa. Okay, saya kerja di hotel. Ini antara pengalaman juga lah. Waktu saya kerja di hotel Langkawi dulu, waktu lepas SPM. Tahun 1997, 98, lama dah cerita ni. Saya kerja di department kitchen sebagai chef. Jadi waktu tu saya jaga stall untuk Japanese punya menu. Jadi bila masak, bulan puasa ni, satu rahsia, tapi jangan cakap ke orang tau. Ini rahsia kita aja. Rahsia. Ini rahsia kita saja. Ustaz Zul Aizat, puasa saya memang niat puasa, tapi kita ada niat juga nak kurus. Tak apa kah? Kurus apa? Hang besar. Hang pun dah keding dah. Boleh, tak ada masalah. Cuma janganlah niat nak kerana semata-mata puasa tu untuk kurus. Okay? Sebenarnya kurus ni sebenarnya tak sihat. Okay? Sebenarnya gemuk tu tak semestinya, orang kata apa? Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, puasa bukan hanya untuk menguruskan badan. Puasa untuk sihat. Dan sihat tu tak semestinya gemuk. Yang penting gemuk itu awesome lah. Okay? Cute itu comel. Okay. Jadi lagu Lakaran Pelangi belum pernah dirakam lagi. Tak tahulah, belum ada kesempatan. Jadi sambung cerita tadi. Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Okay, soalan Aizat tadi, kita niat, jangan letakkan itu sebagai niat. Okay, kalau Allah bagi rezeki untuk kita kurus, maka terima dan railah, redha lah, keberkatan. Itu rezeki. Okay, jangan meletakkan niat keduniaan, jangan menjadikan
jangan menjadikan urusan akhirat tu menjadi dunia. Kan, contoh macam perempuan. Saya jual tudung ni bukan nak tutup aurat. Artis dulu tak pakai tudung, tapi dia jual tudung. Maka bila jual tudung, dia pun kena pakai tudung lah kan. Jadi dia pakai tudung bukan untuk menutup aurat, tapi dia jual tudung untuk melariskan jualan. Nampak tak? Sedangkan pakai tudung tu syariat, akhirat. Tapi dia menjadikan syariat dan akhirat untuk dunia. Maka Allah tak terima tu. Dia punya keberkatan di situ. Jadi jangan niat puasa untuk kurus, niat untuk sihat. Kalau Allah bagi kurus, maka terimalah redha. Okay, tak apa nak makan ubat bagi kurus, tak ada masalah. Tapi niat jangan puasa untuk kurus. Boleh? Okay. Sambung cerita tadi. Bila ketika mana Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, saya bekerja di hotel. Saya kerja di hotel ni lebih kurang 3 minggu sahaja di bahagian chef, bahagian dapur. Jadi memang masaklah pakai appearance apa semua sebab putih ni kan. Jadi bila tengah masak, saya tengok dalam ini tak semua hotel lah, mungkin sebahagian hotel lah. Hotel tu ada di sekitar pekan, yang hotel saya cerita ni dekat Berjaya Langkawi Resort. Berjaya Langkawi Resort ni hotel yang di bawah Gunung Macincang. Gunung Macincang yang kabel car Langkawi tu, kabel car Langkawi, hotel dia di bawah tu. Nak pergi ke kabel car, dia akan masuk ke, kita nak pergi kabel car kan, masuk kiri tu, tempat parking tu, dari kabel car, terus lagi dalam tu ialah hotel yang tempat saya kerja lah. Okay, nak cerita dia, saya kerja kat situ pada bulan puasa Ramadan. First time kerja hotel, umur 18 waktu tu, lepas SPM. Yang menjadi kisah dia malam ni, bila kami kerja bulan puasa, dah lah bulan puasa, kerja pula bahagian masak, chef, bahagian dapur. Jadi boleh bayang bila siang, ini rahsia lah yang berlaku sebenarnya. Boleh kata bukan hampir, semua pekerja di dalam hotel tu di bahagian chef memang tak puasa. Bayangkan bila jabatan satu department chef tu memang tak puasa sebab nak masak kan. Jadi saya waktu tu iman, Masya Allah, Allah uji iman. Saya dengan kawan saya, kami ni hampir-hampir terbabas, hampir terhempas. Saya kata sabar, tahan. Jadi kita masak, kami dua orang dalam tu yang tak puasa. Sorry, alamak. Bukan, kami dua orang saja yang puasa. Hak lain semua tak puasa. Tu betul. Sampailah berjaya mempertahankan, tapi saya rasa memang pahala berkurang lah. Time tu dapat rasakan kualiti berpuasa sangat kurang. Tapi itulah pengalaman saya kerja di bahagian dapur chef pada zaman bulan puasa. Di saat orang lain keliling semua tak puasa. Jadi siapa kita untuk mempertahankan puasa kita? Memang sangat mencabar. Okay. Mungkin rasanya waktu tu walaupun puasa markah pun mungkin tinggal 25 lah kot per 100. Sebab duk tahan sabar kan. Sedih jugalah. Tapi tak semua hotel. Lah ni mungkin tak macam tu kot. Hotel tu pun dah upgrade dah. Ni cerita lama. Jadi waktu saya kerja tu, kabel car Langkawi baru siap. Dan kami antara orang yang terawal, tengah penuh bangga dan riak. Hashtag riak dan riak sangat. Kami antara orang yang terawal yang merasmikan kabel car Langkawi tu. Waktu tu yang tengah teraya tu. Waktu tu free, naik tak kena duit. Tak ada tiket. Kami, mereka bagi penghormatan, kita test. Tapi tak naik sampai atas lah. Dia hanya nak test main kat bawah. Separuh jalan je. Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Waktu tu daripada yang fasa kedua tu belum siap lagi. Itulah antara kenangan saya bulan puasa. Jadi kerja sebagai chef, tukang masak di dapur bulan Ramadan di saat orang lain puasa kita. Orang lain tak puasa, kita puasa. Kan tu dah. Okey, jadi sampai di situ sahaja. Kita bertemu lagi insyaAllah dalam siaran yang akan datang. Minta maaf salah silap. Amalkan ya betul surah Al-Mulk sebelum tidur. Penghalang azab kubur. Terima kasih Akmal Hakim atas peringatan. Sama-sama kita insyaAllah. Nawaitu samaghadin an ada'i fardhi syahr Ramadana. Hadi sanati lillahi ta'ala. Minta maaf salah silap. Aqul qawla hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan siapkan video masak goreng pisang versi Ustaz Manis. Okey. Kita akan ada, mungkin akan datang Allah izin, kita ada COD, menu resepi terbaru, pisang goreng sweet Ustaz Manis. Siapa yang berminat, nanti kita akan buka COD. COD. Okey, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.